penuh orang pejabat keluar daripada ofis. Maknanya itulah, walaupun dekat Malaysia dia di luar lingkaran gunung berapi, kita tak pernah hadapi gempa bumi, tapi Allah nak bagi kita rasa sedikit lah. Yang mana boleh rasa sikit saja. Itu pun kalau kuat sikit lagi boleh efek juga bangunan. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita itu gempa bumi dunia. Macam mana gempa bumi pada hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Jadi bilakah berlaku bumi ini digoncang? Bila bumi ini digoncang dengan dahsyat? Gempa bumi ini tak termasuk dalam ayat ni. Jangan pula kita bila gempa bumi je kita kata, oh nak kiamat dah ni. Kiamat dah, bukan. Yang ni adalah berlaku setelah tiupan sangkakala kedua. Kita dapat tahu sangkakala yang pertama ni semua manusia ni akan mati. Okey. Kemudian apabila berlaku tiupan sangkakala kedua, bumi bergoncang. Bergoncang lalu menghamburkan mayat-mayat. Mayat-mayat tu yang dah ada dalam bumi keluar, tercampak. Kemudian mayat-mayat tu kembali bernyawa. Bagaikan seorang ibu yang melahirkan anak yang hidup. Ibu lahirkan anak yang hidup. Masa ni berlaku ni, bila bumi bergoncang ni, keluar mayat-mayat tu hidup balik. Macam ibu melahirkan anak, hidup. Jadi jangan kita fikir kita ni mati macam tu. Bila kita mati, kita akan jadi mayat dan kita akan dihidupkan balik. Inilah kita takut sebenarnya. Kita ada kehidupan selepas kematian. Pada masa itu bumi akan bercakap tentang apa yang telah dilakukan manusia. Bumi akan bercakap. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila bumi mengeluarkan beban isinya. Dan ada ulama tafsir bagi tahu beban isi ni ialah mayat-mayat lah. Mayat-mayat yang mati keluar jadi hidup balik. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia terpinga-pinga bertanya-tanya, apakah ini? Apa berlaku ni? Apa berjadi ni? Maknanya manusia yang mati tadi, dia hidup balik, dia jadi macam terkejut. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi mengkhabarkan berita-beritanya. Jadi Allah punya kuasa, kekuasaan Allah buat bumi itu boleh bercerita. Bumi akan bercakap tentang apa yang telah dilakukan manusia. Bukan sahaja anggota badan kita yang menjadi saksi, malah bumi itu sendiri boleh bercakap, menjadi saksi akan perbuatan kita. Ini adalah kita nak pergi ke mana, dan mulut kita tak boleh berkata-kata lagi pada waktu itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kerana Tuhanmu telah memerintahkannya. Kerana Tuhan memberi wahyu. Kalau kita sebut auha ni memberi wahyu. Maknanya bumi ni tak dapat nak cerita melainkan dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah. Allah yang bagi izin pada bumi itu, dan Allah bagi wahyu kepada bumi itu untuk menceritakan kepada manusia amal-amal mereka sama ada baik ataupun buruk. Dan semua amal manusia ni daripada balik. Dia kira bermula akil balik. Sebelum tu tak kira lagi. Buku catatan tak masuk. Tak masuk dalam buku catatan amal kita ni. Bila balik, akil balik barulah bermula. Sehinggalah mati akan dilihat nyata. Akan lihat, Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita nyata amal-amal kita yang telah dibuat satu persatu. Dan bila mana Allah tunjuk dan Allah Maha melihat, Allah tunjuk, dan Allah tunjuk itu untuk apa? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah Ta'ala akan balas. Setiap satu persatu Allah Ta'ala akan balas balik. Itu tujuan Allah Ta'ala tunjuk, supaya kita pun tahu, kita pun sedar, bumi jadi saksi, anggota badan jadi saksi, dan semua itu akan dapat balasan. Tak kisahlah amal kecil ke amal besar pun. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu semua orang yang muncul terbahagi kepada beberapa golongan untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Jadi orang ni, orang yang muncul tu, mayat-mayat yang hidup balik ni, dia akan terbahagi kepada beberapa golongan dekat akhirat. Jadi ke akhirat dah ada beberapa golongan tertentu, dekat dunia ni pun dah ada juga golongan tertentu. Jadi kita pilihlah nak masuk golongan baik ke golongan jahat, golongan ahli syurga ke golongan ahli neraka.
Dia memang macam tu. Dia tak ada Allah Ta'ala buat satu golongan je. Kat dunia ni ada ahli syurga je, semua baik. Dan juga Allah Ta'ala tak buat dekat bumi ni ada ahli neraka je, semua jahat. Dia ada golongan orang yang baik, ada orang golongan amal baik, ada golongan orang jahat, ada golongan orang buat amal jahat. Jadi kita sendiri kena pilih jalan, nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, nak jadi ahli syurga ke, nak jadi ahli neraka. Itu beza. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada manusia dengan jin ni untuk pilih jalan. Allah dah tunjuk, Allah dah hantar Al-Quran, Allah hantar Nabi untuk bagi kita pilihlah jalan jadi baik kalau kamu bijak. Kalau kamu bijak, pilihlah jadi baik. Tapi oleh kerana kita ni ada musuh kita, syaitan dan hawa nafsu, dan banyaklah ujian kelemahan diri kita sendiri, ramai manusia yang ambil jalan jadi jahat. Sebab tu dalam hadis diceritakan daripada 1000 manusia, 999 masuk ke dalam neraka, satu sahaja yang masuk ke syurga. Nisbah dia 999 neraka, satu je syurga. Sebab neraka ni dipagari oleh benda-benda yang menarik hawa nafsu, disukai nafsu manusia. Jadi ramai orang terlibat dengan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan ahli neraka ni. Tapi syurga ni dipagari oleh perkara yang tidak disukai nafsu. Berat sebenarnya. Contoh kita tengok sebulan lepas, bulan Ramadan. Kita diuji dengan berpuasa, tak boleh makan daripada sahur sampailah berbuka waktu maghrib. Maka kita lihat masa tu orang jadi panas hati, bawa kereta horn kuat-kuat, bergaduh. Sebab apa? Sebab susah nak sabar, nak berlapar ni. Sebenarnya lapar ni satu seksaan juga, lapar. Jadi otak kita pun tak betul, rasa panas baran, tak selesa, pening kepala. Banyak ujian sebenarnya lapar ni. Jadi kita kena kesian juga orang di luar sana yang hidup dalam kelaparan. Kita sebulan je, tu pun bila berbuka tu kita pulun betul-betul. Tapi orang yang susah kebuluran, memang macam itulah makan. Kadang-kadang sekali sehari jumpa makanan, kadang-kadang tak. Macam seolah-olah setiap hari berpuasa lah. Jadi puasa, solat. Sebab apa ramai tak dapat datang semayang? Sebab apa? Sebab solat ni berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat ini sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Solat ni berat sebenarnya. Sebab tu bodybuilder dia boleh angkat berat 10 kilo, 20 kilo, ringan je angkat berat. Tapi nak angkat selimut untuk solat subuh contohnya tak boleh. Bangun subuh pukul apa? Pukul 8 baru subuh. Jadi maknanya solat ni berat, puasa berat, haji berat. Hari ni orang banyak ada duit. Bukan kita kata orang tak pergi haji ni orang miskin sebab tak cukup duit, orang fakir. Tak, ramai orang kaya-kaya boleh pergi Los Angeles, boleh pergi ke France, boleh pergi ke Itali, ratus ribu punya travel. Tapi untuk pergi haji tak dapat pergi. Sebab berat. Sebab ni perintah Allah, ibadah. Ibadah ni semua bertentangan dengan nafsu. Siapa yang lawan nafsu dia kat dunia ni, ditahan nafsu, Allah Ta'ala akan puaskan nafsu dia di syurga nanti. Sebaliknya barang siapa yang mengikut nafsu dia di dunia ni, maka setiap yang dia ikut nafsu tu, yang bercanggah dengan syariat, maka akan dibalas dengan bakaran api neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa pun yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarah, pasti akan melihatnya. Walaupun kecil kebaikan tu, seberat zarah sekalipun. Kebaikan yang dimaksudkan adalah kebaikan menurut syariat. Kebaikan ni menurut syariat. Dan dengan adanya iman. Syarat amal baik itu, syarat dia satu kena ikut syariat, dan satu lagi kena ada iman. Contoh orang buat baik, dia tolong orang susah, tapi sebab dia mencuri duit. Bagus kan, kita kata bagusnya contoh Robin Hood. Robin Hood ni tujuan dia curi sebab dia curi harta orang kaya, orang zalim apa semua ni, dia pun sedekah ke orang miskin. Nampak kita tahu baik Robin Hood ni. Tapi salah sebab apa? Mencuri itu salah di sisi syariat. Jadi satu menurut syariat dan satu lagi dengan syarat kena ada iman. Kalau Robin Hood tu Kristian, tak dapatlah. Jadi hari ni kalau kita tengok ramai juga orang di luar sana yang bukan Islam buat baik. Dia bagi sedekah lah berjuta-juta, dia bagi makan pada orang susah lah, orang perang dia bagi bantuan, langsung tak dikira, kosong. Sebab apa? Sebab tak ada iman. Tapi kalau ada iman satu, kosong tu ada nilai, jadi angka lah. Kalau 6 biji kosong jadi 1 juta contohnya. Jadi iman lah petanda untuk buat baik.
Jadi jangan kita kata orang ni baik, oh baiknya dia, tapi dia tak ada iman, kita tak kata orang baik. Jadi kita kesianlah kepada orang yang belum masuk Islam ni. Apa saja amal baik dia buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada keluarga, semua sekali langsung tak dikira oleh Allah Subhanahu taala. Iman tu nombor satu, lepas tu semua akan tukar jadi pahala semua. Segala perbuatan baik yang dilakukan dalam keadaan kafir tidak diambil kira meskipun ia dibalas di dunia ini. Tapi ada amal-amal baik orang kafir ni Allah balas terus kat dunia ni. Contohnya dia sedekah banyak, Allah bagi kaya cepat. Orang kafir-kafir ni dia banyak sedekah, lepas tu Allah lipat balik, Allah ganti balik apa yang dia sedekah tu. Kat dunia lagi kaya raya. Ada. Sebab kat akhirat nanti dia tak dapat can langsung lah. Macam kita hari ni kadang-kadang kita orang Islam dan kita sedekah tapi tak nampak hasil. Contoh kita kata, oh saya dah sedekah banyak, kenapa tak dapat kaya-kaya sampai sekarang tak jadi jutawan. Sedekah dah banyak dah. Waktu canai hari-hari saya belanja kawan. Tapi kenapa saya tetap berhutang? Hutang-hutang tak settle lagi. Sebenarnya mungkin Allah Taala nak simpan ganjaran sedekah kita tu di akhirat. Tapi orang kafir ni dia tak ada akhirat dah. Dia memang kesian lah, na'udzubillah, neraka. Jadi kat dunia lagi Allah tunjuk balas. Jadi kalau kita tak dapat lagi balasan kat dunia ni, sama ada amal baik kita ke sedekah ke kita buat baik semua sekali, jangan bimbang. Kita ada di akhirat menunggu pahala kita, apa saja amal perbuatan kita. Kemudian keburukan yang dimaksudkan adalah keburukan yang pelakunya tidak bertaubat kepada Allah. Ni sambung ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa pun yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah pasti akan melihatnya, akan lihat balik. Allah Taala akan pertontonkan balik semua perbuatan kita ni dan semua tontonan tu kena balas. Jadi keburukan yang dimaksudkan ialah keburukan yang orang tu tak bertaubat. Menurut Al-Quran dan Sunnah, seseorang yang bertaubat dari dosa-dosanya dengan ikhlas akan diampunkan Allah. Ni rahmat Allah sangat luas. Orang yang banyak dosa tapi dia bertaubat pada Allah, sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, maka Allah Taala ampun, delete. Seolah-olah dalam rekod tu delete terus, tak ada rekod. Tu penting sangat kita bertaubat. Setiap hari kena istighfar sekurang-kurangnya 100 kali, 70 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum, Nabi sendiri sentiasa beristighfar. Jadi kita ni memang banyak sangat dosa kita. Tak sedar sama ada besar zarah ke, besar baldi ke, besar rumah ke. Tapi kita ada dosa hari-hari kita buat, tapi istighfar malas nak buat. Istighfar malas. Okey? Jadi kita kena istighfar. Walau bagaimanapun, setiap dosa yang pelakunya tidak bertaubat, betapa kecil ini akan dihitung. Jadi kalau kita lupa bertaubat, maknanya setiap hari, contoh hari ni kita tak istighfar, tak bertaubat, maka dosa tu tetap carry forward, dia bawa ke depan. Dan dosa inilah menjadi asbab bala kita di dunia dan di akhirat. Termasuklah penyakit. Allah Ta'ala bagi penyakit ni untuk ampunkan dosa kita. Dan mungkinlah penyakit yang kita hadapi ni, mungkin sebab dosa-dosa kita yang lalu yang kita tidak bertaubat. Kalaulah seseorang tu tidak buat dosa, maka hidup dia Allah Ta'ala akan angkat daripada bala. Allah Ta'ala akan angkat daripada bala. Orang yang buat dosa ni kat dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjuk pecikan bala, dan ke akhirat, kat neraka tu sedang menanti bala yang besar. Jadi kalau nak selamat, kalau boleh kita jangan buat dosa. Sebab ahli syurga ni bukan ahli yang buat dosa. Dia kosong rekod daripada dosa. Kalau kita ada dosa tapi kita beriman, tapi kita buat dosa, kita akan dicelup dahulu di dalam neraka. Dicelup dulu dalam neraka, lepas habis clear semua dosa, daki-daki dosa tu, baru masuk ke syurga sebagai orang yang suci dari dosa. Jadi kita kalau boleh tak nak masuk neraka dulu, nak celup, tak tahan. Jadi kalau boleh kita nak masuk terus ke syurga. Jadi syarat dia jangan buat dosa lah. Jangan buat dosa. Cakap mudah, tapi sangat susah untuk kita amalkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, dan surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ada ulama yang menghuraikan hadis ini, menyatakan kenapa dia jadi separuh
1/3 sampai ada orang baca 3 kali Qul Huwallah, kira habis lah khatam. Bukan maksudnya kita nak dapat pahala khatam tu. Dia takkan sesama-samanya kalau orang tu khatam Quran dengan sekadar baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada orang hari ni dia nak mengelak, dia kata saya hari-hari khatam Quran bulan Ramadan. Macam mana tu? Saya baca Qul Huwallah 3 kali. Sebab hadis ni cakap baca Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Kalau baca 3 kali jadi khatam tu Al-Quran. Jadi dia kata dia khatam hari-hari. Dah baca tak Quran surah Baqarah apa semua? Saya tak baca. Jadi tak tuan-tuan, khatam Al-Quran yang sebenar ni daripada awal, daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. 604 muka surat habis. Baru dia panggil khatam. Yang ni ulama tafsir nak bagi tahu tema Al-Quran ni. Contoh Al-Ikhlas ni menyamai 1/3 kerana tema surah Al-Ikhlas ni ialah tema akidah, tema tauhid. Jadi dalam Al-Quran ni 1/3 tentang tauhid. Contoh hadis cerita tentang Al-Zalzalah ni menyamai separuh Al-Quran sebab Al-Zalzalah ni cerita tentang hari akhirat. Jadi dalam Al-Quran cerita banyak tentang hari akhirat, separuh lebih kurang tentang hari akhirat. Jadi maknanya bukan maksudnya kita nak ambil sekadar pahala, baca 2 kali Al-Zalzalah kiranya khatam Quran lah. Bukan, kita jangan ambil mudah agama ni. Bukan sekadar kita nak dapat pahala sama, bukan. Kita nak menghayati apakah tema-tema dalam surah ini supaya jadi panduan dalam hidup kita. Jadi apakah kaedah kehidupan yang kita dapat daripada surah Al-Zalzalah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tema penting yang kita perlu ambil daripada surah Al-Zalzalah ini ialah semua amalan akan dibalas oleh Allah Ta'ala walaupun sebesar zarah. Jadi kita jangan berkira untuk buat amal. Kalau dia baik walaupun kecil, buat. Dan berkira jangan buat amal jahat walaupun kecil besar zarah, jangan buat sebab nama jahat. Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam 2 kejadian memberi kepada pengemis sebiji kurma. Ada seorang pengemis datang, jadi Aisyah radhiyallahu anha ni bagi sebiji je kurma. Beliau menjelaskan dalam sebiji kurma itu terdapat banyak zarah. Walaupun nampak kecil sebiji kurma, kalau kita cek dengan mikroskop kuasa tinggi, ada banyak zarah, berjuta-juta, beratus ribu zarah dalam sebiji kurma. Jadi bayangkan Allah balas walaupun sekecil besar zarah, amal baik. Jadi kurma tu katakan ada 100,000 zarah, berapa banyak Allah balas kepada kita. Jadi jangan berkira buat baik. Walaupun kita nak bagi orang tetamu datang air sejuk je. Ni tetamu datang raya, kita kata tak ada kuih, tak ada makanan, kita pun tak hidang apa-apa. Orang datang kosong. Tak apa, ada air sejuk, bagi air sejuk. Ada kuih raya 2-3 bekas, bagi kuih raya 2-3 bekas. Tak semestinya kita kena buat open house, nasi berani ke apa benda, tak. Jadi untuk buat baik ke orang ni, Allah Ta'ala tak kira, kita saja yang duk berkira. Sama juga bagi duit raya kat budak-budak. Tak semestinya kita kena bagi duit RM10. Kalau kita mampu RM1, bagi RM1. Dalam RM1 tu ada berapa banyak zarah dalam duit RM1 tu. Kalau budak tu beli coklat, contoh 2-3 biji coklat, berapa banyak zarah dalam 2 biji coklat tu. Jadi Allah nak kita buat amal baik. Jangan kisah kuantiti dia, buat ke tak buat. Sayyidina Umar radhiyallahu juga pernah pada suatu hari memberi kepada seorang peminta sebiji anggur. Meskipun dalam tangan beliau terdapat beberapa biji. Jadi di tangan Sayyidina Umar ni ada beberapa biji anggur. Kemudian datang orang minta sedekah. Maka apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar bagi sebiji je anggur. Beliau mengatakan dalam sebiji anggur tersebut terdapat banyak zarah. Walaupun sebiji anggur, kalau kira dekat mikroskop kuasa tinggi, banyak zarah dalam sebiji anggur tu. Jadi bagi, jangan berkira. Tengok Sayyidina Umar, bukan jenis halau orang. Kita hari ni ada pengemis datang tengah makan nak jual tisu, kita nak keluar duit RM1 pun rasa segan, takut. Sedangkan berapa banyak ada zarah dalam duit RM1 tu. Kalau pengemis tu dia beli barang ke beli apa-apa. Jadi kita jangan berkira. Dari segi ekonomi pun duit RM1 yang beredar kepada 20 orang jadi RM20. Kalau duit RM1 kita letak dalam beg duit kita, tetap RM1 nilai dia. Tapi kalau RM1 ni kita sedekah, lepas tu pengemis tu beli pen, lepas tu orang yang dapat duit beli pen tu dia beli pula buku, beredar 20 tangan, nilai RM1 dah jadi RM20. Dia panggil ekonomi grow, ekonomi berkembang. Tapi kalau duit juta pun, kalau letak dalam beg duit je, ekonomi tak berkembang. Jadi sedekah ni satu sarana, satu untuk dunia, bukan untuk dunia, satu untuk akhirat. Dunia lagi Allah balas ganjaran sedekah ni kepada ekonomi individu. Kemudian
Abu Barzah pernah meminta nasihat dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Beliau menjawab, singkirkanlah penyakit dari jalan kaum muslimin. Hadirin muslim, singkirkanlah halangan dari jalan kaum muslimin. Maknanya kita hari ni nak buat benda besar, nak jihad, nak apa tapi kita tengok ada sampah terlekat tengah jalan sampai kereta pun jadi susah nak lalu, tu pun kita tak buat. Macam mana kita nak angkat senjata? Jadi ni sahabat Nabi minta nasihat kepada Nabi, ajarlah aku manfaat. Nabi ajar macam tu. Buang halangan. Kita nampak ada tunggu kayu ke terjatuh, malam tu kita seorang-seorang lalu, bahaya ni, aku pun nyari-nyari nak jatuh motor. Aku ingat hadis Nabi tadi bagi tahu, singkirkanlah halangan di jalan. Aku pun parking motor sekejap, alih sekejap pokok yang tumbang tadi ataupun sampah ke apa saja. Lepas tu orang lalu clear, semua pahala kita. Jadi jangan berkira nak buat benda projek besar-besar. Saya nak buat masjid sendiri lah. Saya nak buat ni lah. Yang kecil-kecil ni pun jalan, contoh lompang-lompang kat kampung. Lompang kecil je, lompang tu ada besar beg ni katakan. Kalau duit keluar tu mungkin RM20 lah, suruh bangla ambil batu sikit, suruh top up kat situ. Mungkin RM20 kita upah, okay, awak ambil duit RM20 makan, RM20 beli batu kat kedai hardware, clear lompang jalan. Tapi hari ini kita tak nampak tu satu kebaikan sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jutawan ke Datuk Tan Sri lalu semua bergoyang jalan tu. Bayangkan kalau semua umat Islam ambil sedikit sebanyak. Aku nak baiki lompang jalan tu, aku nak buat kayu tu, aku nak buang halangan dalam longkang. Insya-Allah negara kita bagus. Tapi hari ini semua nak kata kerajaan buat, jabatan berkalai buat. Semua tu dia jadi kat orang. Kita sendiri biarlah. Cuba kita jadi pemimpin. Kita pun kena marah kat orang sebab kerja rakyat hari ni salahkan pemimpin je. Pemimpin salahkan rakyat aja. Sebenarnya adab seorang rakyat sentiasa kena taat pada pemimpin. Kena taat seperti mana anak kena taat kepada raja, anak taat kepada ibu bapa, rakyat kena taat kepada pemimpin. Itu adab. Ni setiap pemimpin naik semua kena kritik, semua kena kutuk, semua kena cela, semua kena hina. Tugas rakyat hina. Bayangkan kalau kita jadi pemimpin, kita kena hina pula kat orang macam tu lah. Sebenarnya rakyat tidak boleh hina pemimpin, kena hormat. Nasihat boleh, nasihat kebaikan, nasihat agama. Jadi hari ini kita semua masalah berlaku di kampung kita holor kat pemimpin. Ni kerajaan lah ni salah. Sebab itulah ada sampah dekat longkang, itulah ada lompang dekat jalan, semua salah kat orang. Terdapat kisah seorang pelacur yang mendapat keampunan Allah kerana mengambil air dengan sepatunya dan memberi minum air kepada seekor anjing yang kehausan. Bayangkan, ni wanita pelacur ni kejahat lah. Tapi dia ada satu sifat baik. Dia lalu-lalu dia tengok seekor anjing. Anjing ni najis berat dan dikira macam binatang hina lah. Tapi bayangkan pelacur ni dia merendahkan diri dia, guna sepatu dia bagi minum anjing yang haus. Maka dengan sebab Allah Ta'ala suka dengan perbuatan wanita tadi, walaupun kecil pada pandangan manusia, Allah jadikan dia ahli syurga. Dan ada juga kisah wanita yang masuk neraka kerana mengurung kucingnya, tidak membiarkannya bebas mencari makan hingga ia mati kelaparan. Imam Muhammad Syihab Az-Zuhri dalam mengulas hadis berkenaan mengatakan, hal itu agar tidak ada orang yang berpangku tangan dan tidak juga ada orang yang berputus asa. Jadi dalam kisah yang lain, seorang wanita ni ahli ibadah, kuat ibadah, puasa sunat, sembahyang sunat apa semua, tapi ada bela kucing tak bagi makan. Kalau dah kata bela, kena jagalah makanan binatang yang kita bela. Kalau tak boleh jaga, jangan bela terus. Kalau kita bela tapi berminggu-minggu, contoh balik kampung raya 2 minggu, kucing tak makan 2 minggu, nak mati dah kucing. Sebab kita letak dalam sangkar. Jadi alang-alang kalau tak boleh jaga, baik kita jangan beli awal-awal. Kalau tak, dia jadi asbab dosa je. Bayangkan yang ni, asbab seorang wanita ahli ibadah ni masuk neraka sebab amal buruk terhadap seekor kucing. Jadi jangan main-main, jangan kita anggap kecil walaupun kucing. Kucing bagi makan kucing, bagi makan burung merpati. Nampak macam benda tu kecil. Tapi di sisi Allah, Allah tak kira walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala tetap akan bagi balasan. Jadi penting, maknanya kita jangan pandang remeh. Renungkan betapa banyak kita memandang remeh perbuatan ringan dan kecil. Kita sendiri remeh, buat baik pada binatang ni kita tak buat. Betapa seringkali kita melihat ranting kayu, anak batu atau pecahan kaca
pecahan kaca di tengah jalan. Banyak kita nampak hari ni benda-benda yang menghalang jalan, kita tak buat. Kadang-kadang alasannya adalah malas. Padahal itu merupakan perbuatan ringan yang tidak memerlukan banyak tenaga tetapi dapat memasukkan seorang ke dalam syurga. Contoh sekarang ni isu yang banyak berlaku, contohnya ramai orang sakit, susah sangat nak dapat orang tolong jaga. Dah lah anak-anak tak dapat jaga, lepas tu nak bayar orang untuk jaga, tak ada orang nak. Yang ada pun orang luar dengan bayaran 4 hingga 5 ribu. Sakit biasa je, sakit bukan dia nak suruh pakai pampers ke apa, dia nak suruh beli makanan. Sebab tak ada orang kan. Tak ada orang nak buat benda ni walaupun ringan dan dapat gaji besar tu, 4 ribu, 5 ribu. Tak ada orang kita nak ambil. Habis dia ambil orang luar, tu pun bertukar-tukar. Sekejap 2 bulan orang lain pula, 2 bulan orang lain pula. Jadi benda ni walaupun remeh-temeh, kecil, tolong beli makanan, tolong bersih-bersih sikit rumah ke apa benda, tapi sebab benda tu bagi kita sendiri kita rasa benda tu remeh, jadi kita jadi berat nak buat kerja ni. Nak buat kerja benda-benda kecil ni kita rasa berat. Sedangkan dalam Islam dah latih kita benda-benda kecil ni kena rajin. Buat walaupun kecil besar zarah, pakak-pakak buat. Jadi bila orang Islam dah biasa buat benda-benda kecil ni, tak adalah isu, tak ada orang nak jaga orang sakit. Tak ada anak-anak nak jaga ibu bapa yang sakit. Tak ada orang nak buang sampah, nak harapkan orang ambil lori-lori sampah je. Okay, banyak benda-benda yang kecil-kecil hari ni yang Nabi ajar dalam hadis, kita malah nak buat. Tak memerlukan banyak tenaga pun sebenarnya. Berbanding kerja office, pergi pukul 8 sampai 5, ni jaga orang sakit, kadang-kadang dia hello beli makanan kejap, tolong ni sekejap, bersih rumah kejap, tolong masak sikit. Gaji 3-4 ribu. Bagi saya, kalau saya perempuan, saya ambil kerja tu. Hari ni ramai graduan tak dapat kerja hari ni. Sebab apa? Nak kerja bos terus. Nak jadi CEO, pakai kereta mewah. Tapi kerja jaga orang sakit ni penuh tak orang memerlukan. Ramai orang sakit hari ni. Tak ada orang jaga, sampai mati-mati seorang diri kat rumah. Apa salah kita rendahkan ego kita walaupun kita ada degree? Gaji 3-4 ribu, gaji 2-3 ribu orang sanggup bayar, datuk-datuk, tan sri sanggup bayar. Tapi hari ni tak nak sebab dia kata remeh lah kerja. Kena buang sampah, kena apa? Kena beli makanan kat bawah. Padahal kerja ni relax je bagi saya. Gaji 3-4 ribu boleh balik rumah kejap-kejap. Apa salah? Inilah orang kita, bila mana kita pandang rendah perbuatan kecil, maka akhirnya jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Masalah ramai orang. Contoh orang nak cari pembantu rumah, hari ni tak ada orang nak bantu rumah. Macam-macam problem hari ni. Dan jadi satu industri. Saya dengar satu orang, dia daripada Bangladesh lah, dia buat bisnes kutip sampah ni. Gaji dia sebulan tuan-tuan 500 ribu sebulan. Dia tokai yang bahagian sampah ni. Tengok, di sebalik bantu orang selesaikan masalah, Allah bagi dia kaya 500 ribu sebulan. Ada orang kita dapat 500 ribu sebulan? Tak ada tuan-tuan. Kita berkira sebab kita kata benda tu kecil. Kecil tapi besar sebenarnya di sisi Allah. Dan besar kalau nak buat duit pun, nak buat bisnes besar. 500 ribu sebulan, siapa tak nak? Tapi kita hari ni tak sanggup nak buat kerja kutip-kutip sampah ni sebab kita kata hina. Jadi mulai hari ni, kerja-kerja kecil itulah kita kena titik beratkan kepada semua orang. Semua orang, anak-anak kita. Hari ni orang duk sibuk main game, benda tak faedah. Okay, benda-benda kecil-kecil ni tak nak buat. Jadi sebelum saya tamatkan kuliah pada malam ini, saya nak kongsi sedikit buku terbaru saya yang baru diterbitkan, iaitu Halal Haram di Alam Cyber. Okay? Jadi buku ni alhamdulillah telah sampai ke Jais, telah sampai ke Mawib, dah sampai ke Yadim. Alhamdulillah, dan mereka menyokonglah usaha saya ni. Kenapa saya tulis buku ni? Saya dah cerita awal-awal dah. Buku ni bukan buku fatwa. Sebab buku fatwa ni biar pihak mufti yang buat. Buku ni adalah sebahagian daripada kempen untuk menyedarkan kita bahawa ada halal haram di alam cyber. Seperti mana ada hukum halal haram di alam kita yang biasa ni, di alam cyber pun ada hukum halal haram. Apa Allah larang, di alam nyata tak boleh buat, di alam cyber pun tak boleh buat. Apa Allah kata kena buat, di alam nyata kena buat, di alam cyber pun kena buat. Hari ini seolah-olah di alam cyber dah tak ada hukum dah. Tak ada hukum langsung hari ini. Sebar aib orang, cari aib orang, sebar fitnah, bergaduh sana sini. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, wala tajassasu. Jangan kamu cari aib orang. Jangan cari aib. Sebab aib kita banyak. Barang siapa yang cari aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia kat dunia lagi. Dan barang siapa menutup aib saudara mukmin, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Konsep dia macam tu. Contoh kalau kita jumpa najis tengah jalan,
Lalu-lalu tiba-tiba nampak najis. Sepatutnya pakat-pakat tutup. Bukan ambil najis calik sana sini. Jadi hari ni orang tak ada hukum di alam cyber. Cari aib orang, cyber aib sampai seluruh dunia tahu. Sebenarnya benda buruk, benda aib tak boleh sebar, kena tutup. Seperti mana contoh kes buang bayi. Bila mana ramai orang sebar kes buang bayi, esok lagi banyak kes buang bayi berlaku. Sebab dia kata, oh biasa kan dah viral, buang bayi ni biasa. Jadi orang tak takut lah benda tu. Sebenarnya benda-benda dosa, benda-benda buruk ni kena tutup, jangan sebar. Jadi hari ni kita fitnah sana sini. Netizen tak ikut hukum halal haram pun tak apa, mengumpat sana sini. Dulu penulis adalah ulama dulu. Penulis kitab-kitab ni ulama, orang yang alim, orang yang penuh adab. Tapi hari ni semua orang boleh jadi penulis dekat alam cyber. Tak belajar, tak sekolah pun boleh tulis, boleh hentam orang, boleh buat ini, boleh fitnah ini. Jadi apa kita ni hari ni? Tak ada hukum seolah-olah. Suami orang, isteri orang bebas bersosial di laman sosial. Lelaki wanita dah tak ada dah hukum di alam sosial. Jadi sebenarnya di alam nyata ada hukum, di alam cyber pun ada hukum. Jadi saya dalam kempen ni, saya buat roadshow ke seluruh tempat. Untuk apa? Untuk sedarkan orang. Kalau masjid-masjid surau-surau tu saya bagi percuma saja. Bagi percuma saja ceramah bab ni. Dan ni saya nak share lah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, saya ada bawa beberapa lah. Buku ni boleh dapatkan. Ada yang bestnya dalam buku ni saya cerita sekali macam mana cara kita nak setting gadget anak-anak ni, gadget kita sekali, supaya dia Islamic version. Hari ni ada bank Islam, ada macam-macam Islam. Sepatutnya telco ni, penyedia telco, dia kena sediakan yang Islamic punya. Contoh Unify Islamic ke apa, Celcom Islamic ke, supaya dia blok siap-siap benda yang membahayakan anak-anak kita. Ramai je orang nak sebenarnya. Tapi hari ni tak ada, bebas. Macam kafe. Anak-anak main game 8 jam, 10 jam main game. Dan dalam ni pun saya cerita bahaya game. Sebab saya terlibat juga untuk saya tulis ni. Saya terlibat dengan budak-budak muda. Saya belajar main game dan akhirnya saya tahu rahsia. Main game ni bukan main-main. Kadang-kadang orang hafiz, yang hafal Quran pun terlibat. Sebab di sebalik itu ada agenda orang kafir yang merancang untuk musnahkan kita orang Islam. Bukannya sekadar, tak apalah dia main game, tak apalah dia tengok kartun. Tak boleh. Dulu budak-budak menangis, kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, selawat kadang-kadang. Sekarang ni budak menangis, ambil YouTube, ambil Upin Ipin, ambil kartun. Jadi seolah-olah dah ganti zikir dah ni. Jadi ulama dia kartun-kartun ni semua. Budak kecil hari ni tak boleh tak boleh leka daripada gadget. Dulu kita tengok sebelum sembahyang Jumaat semua baca Quran, surah Kahfi. Sekarang ni sebelum sembahyang Jumaat semua baca surah WhatsApp. Baca WhatsApp 2-3 jam. Lepas habis Jumaat baca WhatsApp pula. Tengah sembahyang Jumaat pun baca WhatsApp. Memanglah Tok Khatib sebelum tu dia bagi tahu dah, janganlah kamu bercakap-cakap. Okey, saya tak cakap, saya cakap kod WhatsApp. Tak jadi juga. Cakap kod online, duk main Facebook, duk main tengah sembahyang Jumaat. Memang senyap nampak. Oh bagus, anak-anak aku senyap je. Padahal senyap di alam cyber tak senyap. Jadi ini satu fitnah yang besar yang berlaku di dunia hari ini, dan kita di zaman ini hendaklah berhati-hati. Dibimbangi sebesar zarah, sebesar zarah pun akan dihitung. Jadi kita dah nak masuk waktu. Jadi siapa nak dapatkan nanti boleh jumpa saya lah. Kita boleh beli buku ni. Ada cara setting gadget, cara setting komputer apa semua untuk kepada Islamic version di peringkat software. Di peringkat hardware kita tak mampu lagi, kita buat di peringkat software dulu. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Dan apa yang baik itu kita ambil iktibar, kita ambil, dan apa yang buruk itu atas kelemahan diri saya minta maaf dengan tuan-tuan dan saya minta ampun daripada Allah SWT. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. السلام عليك